Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Dan subhanallah, apa kata kita saksikan teaser ini terlebih dahulu. Tidak mahukah kita ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masuk ke syurganya melalui pintu sedekah? Allah Subhanahu wa taala telah siap-siap banner mahligai bak istana untuk kita. Ayo sucikan harta dan jiwa kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Kita nak bina Masjid Al-Muqarrabin ini dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap bagi menampung seramai 700 jemaah dalam satu masa. Kita bagi keselesaan kepada para jemaah ini untuk beribadah. Masya Allah. Selagi itulah pahala terus-menerus mengalir untuk kita, insya-Allah. Kita mudahkan urusan mereka. Insya-Allah Allah Subhanahu taala akan mudahkan urusan dunia dan akhirat kita kelak. Jika satu sedekah kita infakkan, Allah Subhanahu taala akan mengganda-gandakan sehingga 700 kali ganda. Insya-Allah, berinfaklah sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Dan insya Allah bersama-sama dengan kita menerusi talian Skype adalah Duta Masjid Muqarrabin iaitu Piyu Hafiz sendiri untuk bercerita mengenai pengorbanan seorang mukmin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz, bersempena dengan kedatangan bulan Zulhijjah ni kan, mungkin Ustaz boleh jelaskan sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan pengorbanan daripada aspek harta oleh seorang mukmin itu? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada hadirin muslimin, muslimat, bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, hari ini kita berada di pertengahan dan hampir memasuki bulan Zulhijjah. Zulqaidah disebutkan dalam Al-Quran dengan minha arba'atun hurum. Adalah 4 bulan yang haram. Nabi SAW mengatakan thalathatun mutawaliyat. Itulah bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, Muharram, dan satu bulan yang terpisah iaitu bulan Rajab. Jadi bulan-bulan ini orang yang melakukan kebaikan, lebih-lebih lagi melakukan pengorbanan di sisi Allah Subhanahu taala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, pengorbanannya, kebaikannya, pahalanya lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Barang siapa yang melakukan kejahatan, dosa, maksiat pada bulan-bulan haram ini, maka dosanya juga lebih besar di sisi Allah Ta'ala berbanding bulan-bulan yang lain. Sebab itulah, marilah puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kena lihat apakah pengorbanan yang pernah kita lakukan. Kita ingatkan kisah bagaimana Habil dan Qabil bertemu Allah Subhanahu wa taala, membawa korban mereka, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah Taala menerima salah satu korban daripadanya dan salah satunya tidak diterima. Kenapa? Sebab ada korban yang tidak ikhlas, ada korban yang diberikan dengan hanya dengan sayur-sayuran, dengan buah-buahan, tapi lihat di sana ada juga korban yang dibawakan adalah binatang ternakan yang terbaik. Itu adalah ibadah korban. Jadi Ustaz Hanafi ada terangkan detail. Tapi yang saya nak bawa ni adalah pengertian pengorbanan dalam hidup kita. Apa yang kita pernah korbankan? Lihat bagaimana di zaman Sayyidina Uthman Affan, ketika mana Sayyidina Osman membeli satu telaga yang nilainya nilainya 12,000 dinar. 12,000 dinar ni, satu dinar ni menyamai 4 gram lebih emas. Mana lebih kurang hari ni dekat 1,200 lah. Mana kalau 12,000 dekat 12 juta, dekat 13 juta. RM nilai hari ni dulu lagi berganda. Sayyidina Osman beli, tapi umat Islam boleh guna selang sehari. Hari pertama guna, hari kedua tidak. Hari ketiga guna, hari keempat tidak. Jadi Sayyidina Osman berkata pada para sahabat, hari pertama guna, ambil hari kedua. Hari ketiga guna, ambil pada hari empat. Seolah-olah boykot sedang berlaku. Jadi ketika itu orang Yahudi rugi. Jumpa balik pada Sayyidina Osman. Osman, tak apalah, aku jual dengan kau tambah 8,000 dinar. Cukup 20,000 dinar. Hampir 20 juta tuan-puan. Lebih 20 juta. Maknanya RM.
Jadi lihat bagaimana Sayyidina Osman mengeluarkan hartanya untuk pengorbanan yang diberikan. Sebab Allah sebut dalam banyak ayat-ayatnya, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bergeraklah kamu, berhijrah, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan apa? Harta dan diri kalian. Diri kita korbankan untuk agama Allah. Tapi bagaimana dengan harta kita, duit kita sayang harta, kita cinta harta. Ini salah satunya kita perlu korbankan, kita perlu infakkan di jalan Allah Ta'ala. Lepas beberapa hari datang balik seorang orang berbangsa Yahudi ini, orang lain dia kata, Ustaz, tak apalah, beli 3 kali ganda daripada nilai asal yang kau jual. Tuan-tuan, ketika itulah kita boleh lihat bagaimana perbuatan Sayyidina Osman. Tuan-tuan, kalaulah kita lah sendiri uji dengan 3 kali ganda 60 juta ringgit. Kalau saya pun tergugat tuan-tuan, mungkin perlukan duit nak bina sekolah, nak bina mahat tahfiz, nak bantu sekolah-sekolah tahfiz kat Selangor ni. Tapi kita lihat adakah Sayyidina Osman jual? Tidak. Sayyidina Osman tidak ambil harta tu, tapi Sayyidina Osman dalam masa yang sama dia menginfakkan hartanya khusus di jalan Allah Ta'ala. Wallah. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah Ustaz, dan Ustaz yang selaku Duta Masjid Munkarabin, mungkin Ustaz boleh ceritakan setakat ini bagaimanakah perkembangan pembinaan serta pembesaran masjid tersebut? Baik, Alhamdulillah, jazakumullah khairal jaza. Saya ucapkan terima kasih kepada hartawan dan dermawan yang membantu kita sejak 2 tahun ini. Kita hampir menyiapkan masjid hampir 80%. Tak nak siap betul, dan doakan akan digunakan pada bila-bila masa. Kita boleh tengok keadaan masjid ada dekat gambar. Dan kita dah dapat kutip 2.5 juta, tetapi kita masih memerlukan 3.5 juta lagi sebab kita dalam proses untuk membangunkan keseluruhan kompleks ini. So, Masjid Kampung Kundur ni adalah masjid pertama yang didirikan di masjid Kampung Kundur Gua Musang Kelantan. Tak ada masjid. Saya pernah solat di surau situ, Allah uzur tuan-puan. Di rumah kita banyak masjid, banyak surau. Di sana amat memerlukan masjid. Tuan-puan boleh lihat hampir siap kan? Dan dalamnya pun dah siap. Dan sekarang ni kita sedang membina mahat tahfiz juga. Jadi kita perlukan lagi 3.5 juta. Tuan-puan ambil handphone, snap nombor ni dan segerakanlah bantu sebab setiap tuan-tuan ini waktu sedekatul jariyah kata Imam Nawawi, ianya sedekah yang berterusan, tidak terhenti. Maknanya sampai bila-bila kita dapat, selagi mana orang sembahyang, selagi mana orang baca Quran, selagi itulah pahala mengalir pada kita, insya-Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Ustaz, setakat ini berapakah sebenarnya jumlah yang yang diperlukan oleh masjid untuk menyiapkan sepenuhnya Masjid Munkarabin ini, Ustaz? Kalau kita tengok ni dalam ni, Ustaz ni macam dah nak siap. Ya, memang kita dah nak siap. Saya dah sebut 80%. Jadi Alhamdulillah kita dah kutip 2.5 juta. Tapi kita perlukan lagi 3.5 juta. So kenapa banyak sangat? Sebab kompleks ni besar. Kalau siap boleh memuatkan 100 orang. Ada ruang musafir, ada ruang solat, ada bilik-bilik kuliah. Termasuklah ada mahat tahfiz pertama yang didirikan di Kampung Kundur Gua Musang Kelantan. Jadi kita masih memerlukan 3.5 juta untuk tuan-puan membantu kita untuk menyiapkan komplain sebab laluan. Saya pernah ke sana beberapa kali. Laluan masjid ni adalah laluan utama orang nak pergi Cameron Highland, nak balik KL. Jadi kereta pelik-pelik selain daripada Kelantan lah. No, termasuk lori-lori. Jadi mereka nak berehat, nak semayang, susah nak cari tempat. Jadi inilah tujuan Masjid Munkarabin, antaranya untuk didirikan insya-Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ustaz, mungkin ada kata-kata akhir, kata-kata semangat buat mereka di luar sana yang mungkin masih lagi belum hendak membuat sebarang infak barangkali. Tuan-puan, infaklah walaupun sedikit. Mungkin RM10 yang kita mampu. Allah, Ustaz, saya dah banyak dah bantu. Tuan-puan, ini mungkin tuan-puan tengah buka televisyen, tuan-puan nampak mana Allah sedang mengarahkan kita sesuatu. Ingat, pada hujung hayat kita akan berkata pada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku, ya Allah. Tuan-puan, ni hujung-hujung nyawa kita. Allah sebut dalam Quran, kita akan berkata, lambatkan matiku. Kenapa? Kita nak buat satu amalan lain akhir.
Kita nak cakap dengan Allah bukan kita kata kita nak solat, nak pergi haji, nak baca Quran, tapi kita sebut fa-asaddaq wa aku minas solin. Ya Allah, aku nak buat akhir, aku nak sedekah ya Allah. Tuan-puan, sebelum sampai masa itu kita sedekahlah selagi mana harta itu di tangan kita, selagi mana username termasuklah password itu di tangan kita, infaklah selagi kita mampu, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, jazakumullah khair kepada Ustaz PU Hafiz di atas kesudian untuk bercerita tentang perkembangan Masjid Munkarabin, dan insyaAllah sama-sama kita membantu dan juga kita sokong dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Munkarabin yang insyaAllah dapat memberikan manfaat kepada ramai orang nanti. Nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum, jangan ke mana-mana. Tidak mahukah kita ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kita masuk ke syurganya melalui pintu sedekah, Allah Subhanahu wa taala telah siap-siap banner mahligai bak istana untuk kita. Ayo sucikan harta dan jiwa kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin, Kampung Kundur, Gua Musang, Kelantan. Kita nak bina Masjid Al-Muqarrabin ini dengan kemudahan-kemudahan yang lengkap bagi menampung seramai 700 jemaah dalam satu masa. Kita bagi keselesaan kepada para jemaah ini untuk beribadah. Masya Allah. Selagi itulah pahala terus-menerus mengalir untuk kita, insya Allah. Kita mudahkan urusan mereka. Insya Allah, Allah Subhanahu Taala akan mudahkan urusan dunia dan akhirat kita kelak. Jika satu sedekah kita infakkan, Allah Subhanahu Taala akan mengganda-gandakan sehingga 700 kali ganda. Insya Allah, berinfaklah sekarang.